Sebelum kita teruskan perjalanan tazkirah kita ini, saya mohon kerjasama tuan-tuan semua agar kita dapat membacakan Al-Fatihah untuk sanak saudara kita yang sedang menderita di Palestin, di Gaza, yang diserang oleh kerajaan haram Israel laknatullahu alaihi ajma'in. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan baca surah Al-Fatihah. Kita doakan agar Allah Ta'ala menempatkan semua para syuhada yang berkorban di Gaza itu di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, ketenangan kepada yang telah cedera, dan juga memberikan ketenangan, keberanian kepada semua pejuang dan juga penduduk Islam di Palestin itu. Dan Allah Ta'ala segera menewaskan, menambah ketakutan kepada kerajaan haram Israel itu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segeralah Engkau berikan senjata-senjata berat kepada umat Islam di Palestin agar mereka memberi tentangan yang sengit dan berkesan ke atas kerajaan haram Israel. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah kerajaan Israel dengan seberapa segera, ya Allah, dan juga semua puncu-puncunya, tak kiralah yang tak mengaku Islam ataupun yang mengaku Islam, kerana mereka semua adalah berjalan di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, bangkitkan semangat umat Islam untuk terus berdoa dengan usaha segigit mungkin demi untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang sedang ditindas di Gaza itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, tajuk perjalanan tazkirah kita pada hari ini adalah mengenai hikmah berpuasa, apa tujuan kita berpuasa, bahagian pertama. Bahagian yang keduanya, perjuangan mak kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bila kita tanya pada diri kita apa tujuan kita berpuasa, memang patut kita tanya terutamanya pada malam ini, sebab malam ini dah mula dah 13 hari bulan Ramadan. Betul ya? Betul kan? Baik, 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan digelar sebagai hari-hari putih. Hari-hari Allah Ta'ala menjanjikan keampunan bagi siapa yang minta ampun pada tiap-tiap bulan. Lebih-lebih lagi lah pada bulan Ramadan. Kerana apa? Mak bapak kita Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam diampunkan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tarikh 13, 14 dan 15. Jadi kalau kita tanya kepada diri kita, kenapa kita kena berpuasa selama 30 hari? Soalan yang sama telah ditanyakan kepada Imam Ja'far Shadiq rahimahullah. Masa zaman Imam Ja'far Shadiq hidup, ketika itu pengaruh-pengaruh intelektual, pengaruh-pengaruh ilmu daripada luar telah meresap masuk ke dekat di kalangan umat Islam. Jadi berlaku keterbukaan yang begitu luas, sehingga menyebabkan banyak soalan-soalan yang datang daripada umat Islam, datang daripada orang bukan Islam, bertanya kepada ulama-ulama ketika itu. Dan apabila mereka bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, kenapa umat Islam berpuasa 30 hari Ramadan, sedangkan umat lain berpuasanya kadang-kadang lebih? Lalu Imam Ja'far Shadiq rahimahullah bagi tahu kerana apa? Ketika mak dan bapa kita makan pohon yang dilarang itu, buah yang dilarang itu berada dalam perut mereka selama 30 hari. Dan hakikatnya mak bapak kita makan buah itu bukan nak melanggar perintah Allah, sama sekali tidak. Mak bapak kita itu maksum, tetapi kerana ditipu oleh iblis. Iblis terberang kat mak bapak kita. Dia kata kalau kau makan buah ni, kau akan kekal dalam syurga. Mak kita semua tahu lah, mak kita pun makan. Sama sekali mak kita dan bapak kita tak berniat untuk melanggar nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, sebagai penghormatan kepada umat Islam, kepada umat Muhammad SAW, untuk bersihkan diri kita yang dah buat dosa selama ini, yang ditipu oleh hawa nafsu kita, yang ditipu oleh iblis dan syaitan, lalu Allah Ta'ala mensyariatkan kepada umat Muhammad untuk berpuasa selama 30 hari. Jadi 30 hari ini adalah untuk membersihkan semua dosa-dosa yang telah kita telan, dengan mulut kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan tangan kita. Dan selama 30 hari inilah kita pun berpuasa, kita beribadah kepada Allah, kita minta ampun. Dan mudah-mudahan pada akhir 30 hari bulan Ramadan itu, bersihlah kita sebagaimana mak dan bapa kita Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam diampunkan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah saja tuan kan? Mudah saja kan? Rupanya puasa kita ada kena mengena dengan mak bapak kita Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Baik. Yang kedua, nak tahu tujuan puasa, hikmah puasa, kita lihatlah kepada perintah yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran.
tentang puasa. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, labbaik Allahumma labbaik, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Sekali lagi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kan dalam ayat itu dah jelas Tuhan kata tujuan kita berpuasa supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau siapa berpuasa, dia nak diet, habis rugi. Dia dapat diet je lah, mungkin dapat kurus kejap, lepas tu gemuk balik. Tapi kalau dia nak jadi bertakwa, maka insya Allah dia dapat ketakwaan, sifat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bagi tahu kepada kita, kalau nak masuk syurga, kena ada sifat takwa. Tak ada sifat takwa, nak untuk kita menjadi kita akan masuk neraka. Jadi soalan yang mudah untuk kita tanya kat diri kita, menjadi orang bertakwa ni hukumnya sunat ke wajib? Wajib. Hukum menjadi takwa itu hukumnya adalah wajib. Mau tak mau kita kena jadikan diri kita kena push diri kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kita akan tanya terus kat diri kita, apa makna takwa? Apa makna takwa? Siapa boleh kongsi? Hairi, makna takwa? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggalkan apa yang Tuhan larang. Senang saja. Buat amal soleh, tinggalkan dosa. Itu makna yang paling basic. Itulah makna paling asas. Mana-mana makna lain yang bertentangan dengan makna ni, maknanya tak betul. Makna dia mesti apa? Kita buat amal soleh, tinggalkan dosa. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada puasa itu sememangnya Allah Ta'ala menunjukkan sifat-sifat takwa. Sifat takwa yang pertama apa? Kita nak jadi manusia biasa. Manusia biasa tu apa? Manusia biasa ni dia boleh kontrol hawa nafsu dia. Selepas 11 bulan kita mungkin jadi manusia binatang atau jadi manusia setan. Masuk saja bulan Ramadan, dengan berpuasa kita pun menjadi manusia biasa. Kenapa sebelum ni kita jadi manusia binatang atau manusia setan? Sebab kita tak dapat kontrol hawa nafsu kita. Seperti mana seekor ayam, bila pagi-pagi kita tabur beras kat dia, tabur gandum kat dia, dia akan makan kan? Ada tak ayam cakap, bos hari ni puasa lah, bos sorry lah, hari ni Ramadan, bos tak tahu ke? Dia tak akan cakap macam itu. Sebab binatang semua tak dapat kontrol hawa nafsunya. 11 bulan perangai kita macam itu. Masuk bulan Ramadan kita berpuasa, kita kontrol kehendak kita nak makan, tapi sebab Tuhan kata puasa, maka kita puasa. Lalu kita pun naik taraf daripada manusia setan, manusia binatang, jadi manusia biasa. Alhamdulillah. Dan dekat sini ulama-ulama mengistilahkan puasa kita itu sebagai puasa PK. Kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum, kita tinggalkan bersama suami dan isteri. Selesai? Mudah kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu takwa peringkat yang pertama, kan? Maknanya kita kawal kita punya hawa nafsu. Yang paling simple sekali iaitu nafsu yang ada dekat perut, al-batni, kan? Baik. Yang kedua, kita pun nak naik sikit ketakwaan kita. Ketakwaan yang kedua ni, dia tinggalkan semua dosa. Langsung tak buat. Yang tadi manusia biasa tu, kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak buat. Ketakwaan peringkat kedua, dia tinggalkan semua dosa, dia tinggalkan semua yang makruh. Ini ketakwaan peringkat yang kedua. Dan inilah yang kita nak kena cari. Dan inilah yang dikatakan puasa tarikat. Puasa, orang tu dia berpuasa dengan meninggalkan semua dosa. Hati dia nak buat dosa, tapi disebabkan dia malu dengan Allah, dia takut dengan Allah, dia takut dengan neraka, dia tinggalkan dosa. Ini digelar sebagai manusia malaikat. Dia manusia, ada hawa nafsu, ada nafsu, tetapi dia tinggalkan dosa macam malaikat. Dia tak buat dosa. Maka jadilah dia seperti manusia malaikat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah kan? Mudah kan? Baik, sekarang kita tanya, dah 12 hari kita berpuasa, dah sampai tak taraf puasa malaikat, Tuan Imam? Belum sampai? Dah sampai dah, Tuan Imam ni nak ada diri lah. Okey, relax Tuan Imam. Baik, sekarang kita pergi pula kepada puasa yang lebih tinggi, takwa yang lebih tinggi. Takwa ni kali ni apa? Dia bukan sekadar tinggalkan hukum hakam yang membatalkan puasa, dia juga meninggalkan semua dosa, dan dia juga langsung tak terfikir nak buat dosa.
Dalam otak dia dah rasa benci sangat kepada dosa, sampai dalam fikiran dia yang dia fikir nak buat baik, nak buat amal soleh saja, dan nak melawan dosa-dosa, nak melawan kezaliman. Dan ini dikatakan sebagai puasa hakikat. Ini puasa yang paling best, kan? Puasa hakikat di mana langsung tak terlintas dalam jiwa dia nak buat dosa, sebab dia rasa benci sangat. Seperti mana tuan-tuan pernah terlintas tak nak bunuh mak bapak sendiri? Tak pernah. Jadi macam itu juga, ya? Orang yang dah sampai puasa hakikat, ketakwaannya dah begitu tinggi, maka dia ni langsung tak terfikir nak buat dosa, sebab dah benci kepada semua dosa. Alhamdulillah. Ini orang yang dah sampai puasa hakikat, dan ini dikatakan sebagai manusia ilahiyah, insan ilahiyah. Ataupun kalau siapa yang biasa masuk usrah tu digelar sebagai apa? Insan Rabbani. Jadi insan Rabbani ini bukan sekadar sebut, ya. Maknanya seorang yang dah sampai satu tahap, dia ni dia fikir nak buat baik saja, nak buat amal soleh saja, dan dia sentiasa benci kepada kezaliman, lalu dia melawan kezaliman, dia melawan kepada semua dosa. Itulah insan Rabbani. Itulah ketakwaan yang paling tinggi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi tuan-tuan, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Tuan Imam jawab dia tak pernah, tapi sebenarnya dia nak cover saja, dia rendah diri. Okey, Tuan Imam, masa Tuan Imam sembahyang, ada fikir tak nak buat dosa? Tak ada. Jadi sampai tak kepada puasa tarikat? Sampai. Kita semua ada potensi nak sampai kepada puasa tarikat. Kita semua sememangnya dah alami kehidupan sebagai manusia malaikat, terutamanya ketika kita beribadah solat. Simple, kan? Cuma sekarang ni dalam 24 jam satu hari kita berRamadan, berapa jam kita menjadi manusia malaikat, berapa jam kita menjadi manusia biasa, dan berapa jam kot-kot kadang-kadang kita jadi patah balik kepada manusia binatang, manusia iblis. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Tuan Imam, macam mana sekarang ni dah sampai tak puasa hakikat? Yang langsung benci dengan dosa, tak terfikir nak buat dosa, asyik nak buat kebaikan aja. Dah sampai? Tak sampai. Contohnya masa kita meniat nak angkat takbiratul ihram, kan? Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Masa sebut lillahi ta'ala, ada fikir benda lain tak? Tak ada tu sampai kan? Maknanya kita ada potensi, Tuhan bagi potensi kita untuk mencapai kepada puasa hakikat, menjadi insan ilahiyah, menjadi insan Rabbani. Kalau kita kata, alamak, saya punya hakikat tu kan 1%. Ya tak apa, berdoa kepada Allah. Allah itu kata apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah, Tuhan akan bagi, kan? Kita berdoa, Tuhan, sekarang ni kan 1% saja dalam 24 jam, aku dapat puasa hakikat. Minta tambah Tuhan, Tuhan pasti akan tambah. Tuhan, aku punya puasa tarikat aku sikit sangat, baru 20% saja, tambahlah ya Allah. Tuhan pasti tambah. Dan itulah permohonan yang Tuhan suka, yaitu permohonan untuk kita jadi baik, jadi orang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dan tuan-tuan dah faham secara keseluruhan makna takwa itu. Jadi kita nak terjemahkanlah cakap Melayu. Apa sebenarnya cakap Melayu takwa tu? Takwa tu cakap Melayu apa? Siapa boleh kongsi jawapan? Ya? Takut? Satu takut. Itu terjemahan yang biasa. Okay? Terjemahan yang bagi analisa saja yang tepat, ikut cakap orang kampung kita. Conscience, God conscience. Kita sedar yang Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan sentiasa pandang dengan kita, lalu menyebabkan kita berapa sekali, aku tak nak buat, Tuhan marah. Sebab conscience, kan? Kita sedar insaf Tuhan pandang kita. Yang kedua, kita takut dengan Tuhan, lalu kita tinggalkan semua dosa walaupun hati kita nak buat. Dan di peringkat yang ketiga, kita punya sayang dengan Tuhan sampai kita malu dengan Allah. Kita tinggalkan dosa kerana kita tak nak menghiris perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita rasa malu nak menghiris perasaan ibu dan bapa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Peringkat pertama, takwa makin takut. Peringkat yang lebih mudah untuk kita faham, kita kata adalah kesedaran, keinsafan yang Allah Ta'ala begitu dekat dengan kita, kan? Orang kampung kita kata apa? God conscience, betul kan? Betul kan? God conscience, keinsafan kita, betapa Allah itu ada dengan kita, dan kita rasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa sayang dengan Allah, dan kita tak sanggup untuk mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Senang terbuang, kan? Baik, selesai kat situ. Jadi kalau tuan-tuan tanya balik kat saya, Habib, apa guna jadi kita bertakwa? Apa guna tinggalkan dosa? Tujuan tinggalkan dosa
Tujuan kita lawan hawa nafsu kita, bunuh hawa nafsu kita, tujuan lain tak ada. Supaya mudah untuk kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Kan Ramadan ini Tuhan turunkan Quran dalamnya. Jadi perkara yang paling wajib kita lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah belajar ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Al-Quran. Dan paling senang untuk belajar ilmu-ilmu agama, ilmu Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Sebab apa? Kita dah dapat tewaskan halangan kepada musuh akal, iaitu hawa nafsu. Selama ni belajar susah sebab apa? Hawa nafsu kita lagi kuat daripada akal. Sekarang dengan puasa, kita dah kalahkan hawa nafsu kita dah kalahkan musuh kepada akal. Jadi mudah untuk kita nak belajar ilmu-ilmu agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, tuan-tuan tanyalah ulama-ulama tasawuf, dia akan cakap apa? Dia kata apa? Kalau pada bulan Ramadan kita tak belajar ilmu-ilmu agama, jangan harap tak bulan-bulan lain kita akan dapat ilmu-ilmu agama. Kalau dalam bulan Ramadan kita tak belajar ilmu-ilmu agama, jangan harap tak bulan-bulan lain kita akan dapat ilmu-ilmu agama. Bila kita belajar sungguh-sungguh dekat bulan Ramadan ni ilmu-ilmu agama, masuk bulan lain insya-Allah kita akan menambah-nambah lagi ilmu-ilmu agama. Saya tanya dengan ustaz saya, ustaz nak cakap macam tu, apa hati saya cakap macam tu ustaz? Kau ingat tak Nabi Muhammad SAW cakap masa Nabi sampaikan khutbah Ramadan, Nabi kata sesungguhnya orang yang tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, maka dia tidak akan dapat keampunan di bulan-bulan yang lain, kecuali dia berada di padang Arafah memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sering hadis tu kan? Jadi apakah keampunan Tuhan yang paling besar? Keampunan Tuhan yang kita harapkan supaya Tuhan ampunkan kejahilan kita tentang agama. Lalu Allah Ta'ala gantikan kejahilan kita, hapuskan kejahilan kita, digantikan dengan ilmu pengetahuan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua tentang perjuangan mak kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Mak kita mengikut satu riwayat meninggal wafat pada 10 hari bulan Ramadan. 2 hari lepas mak kita meninggal. Kenapa mak kita mati? Mak kita mati, mak kita wafat kerana mak kita itu telah diboykot selama 3 tahun dekat Syi'ib Abu Talib. Dekat Syi'ib Abu Talib, Bani Hashim yang menyokong kuat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam telah diboykot, dipulaukan. Diorang kata, apa perjanjian dia? Tak boleh jual beli. Tak boleh jual beli, tak boleh jual apa-apa dengan orang-orang Bani Hashim ini. Kan? Dia buat perjanjian. Tak boleh kahwin. Tak boleh tolong. Semua musuh-musuh Muhammad kita kena tolong. Siapa tolong Muhammad, jaga. Itu perjanjian yang telah mereka persetujui. Mereka tampal dalam dinding Kaabah. Dan akhirnya Abu Talib kata, kalau biarkan semua Bani Hashim ini bersepah-sepah dekat Mekah, nanti sedap-sedap kena bunuh pula. Lalu mereka pun, dia pun panggil semua pergi kat tanah aku, pergi kat tempat aku, dekat Syi'ib Abu Talib, lembah Abu Talib. Siapa dah pergi dekat Mekah itu, dekat rumah kelahiran Nabi, itulah Syi'ib Abu Talib, tempat Nabi kita Muhammad SAW dan Bani Hashim dipulaukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bila dipulaukan pada tahun pertama, dia lah orang Arab, dia biasa simpan kurma boleh tahan setahun kan, simpan gandum boleh tahan setahun kan? Jadi ketika itu makanan tak cukup, tapi bolehlah buat ration sikit-sikit kan? Dan akhirnya berakhirlah setahun. Bila berakhir setahun, orang Arab ni macam mana pun dia respect juga. Dia respect juga kepada bulan-bulan haram. Bulan apa? Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka benarkan Bani Hashim keluar daripada Syi'ib Abu Talib. Tetapi mereka kalau nak beli belah memang dibenarkan, tapi mereka kena beli dengan harga yang tinggi. Misalnya, kalau dia kata saya nak beli sekilo gandum dengan harga RM5, nanti Abu Lahab dan kucu-kucunya, Abu Lahab tu sebenarnya Bani Hashim juga kan, tapi punya setan kan, dia akan kata saya nak beli dengan RM10. Tapi umat Islam macam mana nak buat? Okey, kami beli dengan RM15. Jadi terpaksa beli dengan harga yang tinggi. Siapa yang nak top up harga tu? Siapa lagi? Mak kita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia yang top up. Umat Islam dah tak mampu. Hanya sekadar itu saja. Abu Lahab buat celaka. Dia kata okey, kena jual mahal-mahal. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu berlaku pada tahun yang kedua. Masuk tahun yang ketiga, lagi teruk. Kan? Kemiskinan, kelaparan semakin berterusan. Ketika itu umat Islam dah tak ada duit. Bani Hashim dah tak ada duit.
Ketika itu mak kita jual semua rumah-rumah dia, jual semua ladang-ladang dia, jual semua kafilah-kafilah dagangan dia untuk membeli makanan bagi umat Islam, untuk membeli air bagi umat Islam yang berlindung di syi'ib Abu Talib. Dan semua harta mak kita itu yang banyak, yang satu ketika orang Quraisy ini bergerak daripada Mekah pergi ke Syam, punya banyak kafilah dagangan itu, setengah daripadanya adalah milik mak kita. Tetapi dalam 3 tahun itu habis semua harta mak kita, dibelanjakan untuk membela umat Islam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah boikot itu berakhir, terus mak kita pun sakit. Kenapa mak kita sakit? Simple saja jawapannya. Sebab apa? Selama 3 tahun itu mak kita ni memang jarang sangat tidur malam. Dia nak pastikan semua wanita-wanita berada dalam keadaan selamat. Dia jaga anak-anak kecil, dia biarkan makan, dia tak makan sampai anak-anak kecil, wanita-wanita, orang sakit, orang tua makan, baru dia makan. Dan satu riwayat menyatakan, orang pernah tanya, Khadijah, sebenarnya kau makan apa Khadijah? Aku tak nampak pun orang makan. Lalu dia kata, dia makan rumput-rumput yang tumbuh liar dalam syi'ib Abu Talib. Dia cabut, dia masak, dan dia makan. Jadi mungkin itu sebabnya kita orang Melayu suka makan pedaga kan? Suka makan serai. Sebab apa Tuhan yang ingatkan kita, ni mak kau belum makan ini, mak kau berkorban sampai makan ini untuk melahirkan korang semua, nak melahirkan umat Islam. Mak kita sanggup buat segala-galanya, sanggup makan rumput untuk melahirkan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam juga kan, mak kita akan pastikan anak-anak kecil diselimutkan, sedangkan dia tak berselimut. Dan bila mak kita sakit, ketika itu mak kita pun dikatakan pakaiannya pun tak tertutup sempurna auratnya. Itu sebabnya mak kita tak keluar. Dan akhirnya mak kita pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan sebelum mak kita menghembuskan nafasnya yang terakhir tu kan, mula-mula sekali mak kita menangis. Nabi kita Muhammad SAW tanya, Khadijah, kenapa menangis? Bukankah aku dah bagi tahu kat engkau bahawa Tuhan menjamin syurga kepada engkau? Dia kata, aku menangis bukan kerana itu. Tapi kenapa kau menangis? Sebab apa? Ada banyaklah tuan-tuan kan, saya ringkaskan. Sebab apa? Dia kata, selepas ini bang, saya dah tak dapat berkongsi kesedihan dengan abang. Selama ni kalau abang bersedih, saya berkongsi sedih dengan abang. Kami saya dah tak dapat berkongsi kesedihan dengan abang. Dia tak apalah, insyaAllah kita ada orang lain, ada orang Islam lain, tenanglah. Kemudian dia menangis lagi. Khadijah, kenapa menangis lagi Khadijah? Lalu Khadijah, mak kita pun cakap, dia kata, tuan-tuan, dia kata, kalau tulang-tulang saya ini boleh dijual dan digantikan dengan dinar dan dirham, abang juallah tulang-tulang saya dan gunakanlah hasil jualan dinar dan dirham itu untuk membiayai dakwah abang yang panjang ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tadi orang sedih sangat dengar kan? Kesediaan mak kita yang dah habis hartanya itu, tapi masih lagi sanggup mengorbankan segala-galanya kan, untuk agama Islam. Dan ketika itu Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, engkau bagi tahu dekat Nabi Muhammad SAW bahawa aku menyampaikan salam aku untuk Khadijah. Lalu malaikat Jibril alaihi salam berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyampaikan salam melalui aku kepada engkau supaya engkau sampaikan kepada isterimu Siti Khadijah radhiyallahu anha itu. Dan juga aku, malaikat Jibril juga menyampaikan salam kepadanya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW bagi tahu, Khadijah bergembiralah. Kenapa Pak? Kerana aku baru mendapat berita daripada malaikat Jibril alaihi salam menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam kepada engkau atas kesediaan kau untuk berkorban walaupun kau telah habis segala-gala harta engkau. Dan juga malaikat Jibril juga menyampaikan salam kepada engkau. Dan bila mak kita mendengar ucapan Nabi yang begitu, terus mak kita sebut apa yang mak kita sebut itu Tuan Imam sebut tadi, dan sebahagian tuan-tuan yang besar sebut juga apa balasan salam Allah Ta'ala kepada mak kita, dan apa mak kita jawab kepada Allah Ta'ala itu. Mak kita jawab macam yang tuan-tuan sebut. Alhamdulillah. Apa mak kita kata? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Assalamu alayka ya Jibril. Itu jawapan mak kita kan. Dan sekarang kita buat kan. Sekarang masa siapa-siapa buat, ada tak ingat kat mak kita? Ingat kat mak kita Khadijah masa sebut Allahumma antas salam.
tu tuan-tuan tak apa tuan-tuan kan. Maknanya kita dah buat kan. Cuma sekarang kita dah dapat sikit-sikit maklumat, lepas ni kita happy. Itulah mak kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala. Habis waktu dah. Habis sikit ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka Quran, siapa orang boleh tuan-tuan ingat? Bila buka Quran? Siapa? Khadijah. Ya bagus. Alhamdulillah bagus. Ini anak yang baik, anak yang soleh. Kan? Sebab student yang pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW siapa? Mak kita kan? Siti Khadijah kan? Jadi kalau kita baca, kita ikut panggil mak, baru kita jadi anak mak. Kita jadi anak mak. Barulah nanti dekat akhirat nanti, bila kita dijemur dekat padang mahsyar, mak kita akan kenal kita sebab perayaan kita sama dengan mak. Suka belajar Quran, suka ngaji Quran, suka datang surau, suka datang masjid. Lalu sebagai seorang ibu, bila nampak anak dia berjemur, apa seorang ibu akan buat? Dia akan selamatkan kan? Dan insya-Allah mak kita akan selamatkan kita. Apabila perangai kita macam mak kita, suka belajar Quran, suka mengaji Quran, suka pergi masjid, suka pergi surau, suka menghidupkan majlis-majlis agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, mudah-mudahan perjalanan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan kita berdoa kepada Allah supaya hari ke-13 Ramadan ini merupakan hari ke-13 yang paling baik yang Allah Taala bagi kepada kita sepanjang hidup kita ini. Akhir kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.